Nur Amirah. Amirah sebenarnya adalah kami punya tulang belakang untuk mengelola program ni lah. Alhamdulillah. Jadi saya pun tidak mau banyak membuang masa. Jadi saya serahkan sesi ni kepada Ustaz Syarim. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat saya Dr. Nur Aini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sahabat saya Dr. Nur Aini binti Nasirun, seterusnya perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, ketentuan Allah yang telah mempertemukan kita pada petang ini dalam keadaan yang tak disangka dan dijangka. Bagaimana yang Dr. Nur Aini sebut tadi, saya dengan dia ni pun time sekolah rendah dulu ya. Jumpa, lepas tu masing-masing bawa diri kan. Tapi dipertemukan di alam maya, itu dah kebaikan teknologi kan. Kadang-kadang berjumpa, lepas tu dia minta Allah untuk kita bersama-sama dalam sesi pada petang Jumaat ini, iaitulah untuk kita membincangkan berkaitan dengan 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi. Tuan-tuan, perempuan, ada tuan-tuan tak? Ada juga Ustaz. Boleh kalau saya Boleh. kalau saya sebut tuan-tuan perempuan takut lagi, jantan tak ada, dah sebut tuan-tuan lagi. Tak apa. Ini pula, tak apa no. Boleh. Okay, ada ni ada. Kalau ada alhamdulillah. Pasal kita tak tahu siapa yang bersama-sama dengan kita ni. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok kepada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, yang mana Nabi SAW bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal," atau kama qala. Barang siapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, maka terselamat daripada fitnah Dajjal. Kadang-kadang kita pun duk dengar cerita Dajjal ni, tapi orang Kedah dia tak panggil Dajjal, doktor. Dia tak panggil Dajjal, doktor. Dajjal. Kan? Mungkin sahabat kita daripada JB ke daripada Sarawak ke, bila dengar Dajjal ni, dia sama ya Dajjal dengan Dajjal ni. Tapi orang Kedah dia sedap dia Dajjal. Kan? Okay? Apa kaitannya surah Al-Kahfi ni dengan fitnah Dajjal? Kan? Sehingga kan Nabi memberi jaminan orang yang hafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi terselamat daripada fitnah Dajjal. Maka itu insya-Allah kita akan cuba kongsikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok permulaan surah Al-Kahfi ni, kalau dalam ayat yang pertama itu Allah mulakan ayat ini, surah ini dengan memuji diri Allah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Allah kata segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Makna kata tuan-tuan, yang penting Al-Quran ini adalah satu sumber ataupun kita kata sebagai panduan, pedoman kepada kita. Sebab tu kalau nak terselamat daripada fitnah Dajjal, yang utamanya kena berpegang teguh dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini yang tidak ada keraguan. Kan? Yang Allah kata apa? Walam yaj'al lahu iwaja. Tak ada keraguan, tak ada putar belik, tak ada bengkang-bengkok. Makna kata nak selamat daripada fitnah Dajjal tadi, kena berpegang teguh dengan Al-Quran. Bertepatan dengan hadis Nabi, taraktum fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana kata Al-Quran ni tuan-tuan, bukan sekadar untuk baca, untuk hafal, tapi yang utamanya untuk diambil kepahaman dan dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan.
Ini yang utamanya dengan Al-Quran. Dan beruntungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa? Sebab kalau kita tengok umat-umat yang lain, Allah datangkan mukjizat hanya khusus kepada Nabi atau Rasul tersebut saja. Bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam, mukjizat dia tongkat. Hanya tongkat hanya boleh digunakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Okay? Nabi Isa alaihissalam boleh menghidupkan orang mati. Contoh dia, mukjizat dia. Hanya untuk Nabi saja. Tapi untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran adalah mukjizat. Dan bukan sekadar hanya untuk Muhammad, tetapi boleh diambil faedah untuk seluruh umat. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara soal fitnah Dajjal, maka yang utamanya kita kena berpegang teguh kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW yang Allah sebutkan bahawa tidak ada keraguan. Tidak ada kita kata bengkang-bengkok. Al-Quran yang akan memberi manfaat kepada kita. Yang akan menyelamatkan kita. Yang akan membantu kita. Yang akan menolong kita. Ini peranan Al-Quran. Begitu juga kalau kita tengok dalam ayat yang kedua, yang Allah sebut dalam permulaan surah Al-Kahfi ini berkaitan dengan Allah sebutkan bahawa tujuan Al-Quran ini adalah untuk memberi peringatan kepada mereka-mereka yang engkar, mereka-mereka yang tak nak ikut kehendak Allah, tentang peringatan daripada Allah tentang azab, tentang siksaan, tentang kita kata penyediaan neraka. Ini Al-Quran ini, yang mana kalau kita jadikan dia sebagai panduan, pedoman, maka insya-Allah dia akan membantu kita, dia akan memberi dorongan, dia akan memberi pimpinan kepada kita. Dan Allah juga sebut berkaitan dengan berita-berita gembira melalui Al-Quran ini, berita-berita gembira kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyatakan berita gembira kepada mereka dengan disediakan syurga untuk mereka. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Kahfi ini juga Allah menyebutkan soal akidah yang perlu diperbetulkan. Kalau kita tengok bagaimana Allah sebut orang-orang dalam mereka-mereka yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang mendakwa bahawa Allah itu ada anak. Jadi Allah melalui Al-Quran ini juga Allah nak memperbetulkan salah faham, salah tanggapan kepada Allah itu sendiri. Allah perbetulkan akidah. Itu tujuan Al-Quran ini. Dan dalam Al-Quran, dalam ayat yang di permulaan surah Al-Kahfi ini juga Allah nyatakan bahawa dunia ini sebagai ujian, untuk melihat siapa yang terbaik dari kalangan hamba-hamba Allah. Sebagai tempat ujian, tempat untuk perjuangan, tempat untuk kita kata manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok dalam ayat yang ke-9 ayat yang ke-9 dan juga yang ke-10, kat situ barulah Allah ceritakan berkaitan dengan soal Ashabul Kahfi. Soal Ashabul Kahfi. Bagaimana tajuk surah ini, surah Al-Kahfi ini, yang mana Allah ceritakan bagaimana terdapat pemuda-pemuda pada satu zaman yang mana mereka ini hidup di kita kata apa? Pemerintah mereka, raja mereka adalah orang yang zalim, orang yang cuba menafikan syahadah mereka, menafikan ketuhanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah selamatkan mereka ini, ditakdirkan Allah masuk ke dalam gua bersama anjing mereka.
Itulah yang diambilkan surah ni, tajuk dia, nama dia surah Al-Kahfi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi berbalik kepada kita soal yang kita katakan tadi. Kenapa dikaitkan orang yang dia menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi ini akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Maka kita ambil, kita kata intipati daripada 10 ayat ini. Yang pertamanya, iaitulah soal akidah dan juga keyakinan kita kepada Allah. Ini di antara benda yang penting dalam nak menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Sebab fitnah ni tuan-tuan, apa maksud fitnah? Fitnah ni maksud dia pembohongan. Ataupun kita kata benda yang baik nampak tak elok, benda yang elok nampak tak, benda yang elok nampak tak elok, yang tak elok nampak elok. Jadi fitnah Dajjal ni dia berkaitan dengan pembohongan Dajjal. Tentang kita kata dakwaan Dajjal yang akan mengelirukan. Maka jelas kepada kita bahawa yang nak menyelamatkan kita nanti daripada Dajjal, fitnah Dajjal ini, iaitulah yang pertamanya kita kena perbetulkan akidah kita, keyakinan kita. Itu yang utamanya. Sebab itulah kalau kita tengok di ayat yang pertama pun Allah memuji diri dia dengan menyucikan diri dia. Maka sebagai hamba kita perlu meletakkan akidah kita, akidah yang sebenar, akidah yang mengagungkan, membesarkan, akidah yang kita kata mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah buatkan contoh kepada kita bagaimana pemuda-pemuda yang sanggup lari daripada raja ataupun pemerintah yang zalim tadi. Sebab apa? Nak menyelamatkan akidah mereka, agama mereka. Ini yang penting. Ini yang penting. Kalau sekadar kita kata nak selamat daripada fitnah Dajjal, hanya semata-mata duk hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, kita tak ambil kira soal nak murnikan akidah kita, nak betulkan akidah kita, nak teguhkan akidah kita tuan-tuan. Dibimbangi, ditakuti. Takut juga. Sebab itulah tuan-tuan, Al-Quran ini bukan semata-mata sekadar untuk dihafal. Tetapi yang pentingnya untuk difahami dan diamalkan. Diambil pengajaran. Itu yang sepatutnya. Bukan semata-mata kita duk hafal ya, tapi tak perbetulkan akidah, tak perelokkan kita punya pegangan kita, ini bahaya kita tuan-tuan. Okey? Jadi berbalik kepada kita kata nak selamat daripada fitnah Dajjal ini, yang pertamanya kena mantapkan akidah kita. Kena perkukuhkan. Tambah-tambah tuan-tuan hari ini, kalau kita tengok belum pun timbul Dajjal, tapi pelbagai fitnah hari ini. Belum lagi kita ambil kira soal musuh-musuh Islam yang benar-benar yang kita nampak musuh, yang Yahudinya, yang Nasraninya. Hari ini kadang-kadang kalau kita tengok sama-sama Islam pun kadang-kadang timbul fitnah. Dari segi pahaman. Ada yang kita kata bukan kita nak ni, tapi kadang-kadang pahaman-pahaman yang mengelirukan. Yang kalau kita tak betul-betul belajar, tak betul-betul memahami, kadang-kadang ditakuti, dibimbangi, kita terjebak dengan fahaman-fahaman yang kita rasa macam betul. Tentu rupanya kita dah menyanggahi, dah lari daripada akidah yang sebenar. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam soal akidah ini, kita kena berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang benar, yang dijamin dia punya ketulinan dia. Yang keduanya, dalam soal fitnah Dajjal ni tuan-tuan, kita kena tengok satu perkara. Yang mana Allah sebut soal Ashabul Kahfi tadi, dia lari, bersembunyi dengan sebab nak menyelamatkan agama mereka. Sebab nak selamatkan agama mereka. Apa dia agama? Hari ini banyak kita salah tanggapan, salah pahaman dalam soal agama. Kan? Sebab tu orang hari ini kadang-kadang dia duk nampak agama ini, kadang-kadang kalau setengah tempat tu, sekolah agama. Golongan ustazah ini orang agama. Sebab apa? Sebab dia tak faham apa itu agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, agama ini maksud dia cara hidup. Cara hidup. Bagaimana yang kita nak hidup atas dunia ini, maka inilah yang dikatakan agama.
Sebab itulah agama ini dia mencakupi segenap aspek kehidupan yang Allah datangkan kepada kita. Agama ni tuan-tuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan daripada nabi-nabi, rasul-rasul. Mereka ini hanyalah utusan yang membawa agama daripada Allah untuk diikuti, untuk dituruti oleh kita selaku umat ataupun selaku hamba Allah ini. Agama yang benar daripada Allah. Bukan agama yang direka-reka, yang ditokok tambah. Tapi agama yang benar daripada Allah. Sebab itulah Allah sebut, Inna din indallah al-Islam. Hanya saja agama yang benar, cara hidup yang benar itu, iaitulah al-Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Agama yang selamat dan boleh menyelamatkan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Kita hari ini kadang-kadang agama hanyalah sekadar status. Tengok dalam IC tu ada agama. Itu pun ada satu ketika dulu pernah orang pertikaikan kenapa perlu diletakkan status agama dalam pengenalan diri. Orang rasa seolah-olah agama ni macam benda individu, benda yang tak penting. Sedangkan sebenarnya tuan-tuan, beradanya kita di dunia ini atas sebab agama. Dan perlunya, pentingnya kita untuk berpegang teguh dengan agama. Agama ni bukan diambil kira soal orang yang mengaji sekolah pondok ke, mengaji sekolah Arab ke. Dia agama ini adalah keperluan untuk setiap orang yang mengaku dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pentingnya, perlunya agama. Kita hari ini kadang-kadang agama sendiri pun tak apa faham itu yang duk berbalah, yang duk berkelahi, yang duk bergaduh kadang-kadang sebab tak faham agama. Agama hanya diletakkan kepada kelompok tertentu, title tertentu, orang tertentu. Sedangkan sepatutnya agama ini adalah keperluan untuk setiap diri manusia ini. Manusia yang dia nak hidup dekat dunia ni, dia kena ada pegangan, dia kena ada panduan agama. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, mungkin kita boleh bincangkan sedikit apa perlunya kita kepada agama. Apa perlunya kita kepada agama? Sebab pentingnya agama ini dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, tuan-tuan dan perempuan, perlunya kita kepada agama untuk kita nak kenal siapa Tuhan, siapa hamba. Manusia kalau dia tak faham agama, dia tak kenal Tuhan dan dia tak kenal siapa diri dia. Sebab itulah kita perlukan agama dalam kehidupan. Sebab yang nak memahamkan kita berkaitan dengan siapa Tuhan, siapa kita, iaitulah agama. Sebab itulah kita kena faham agama. Bila orang tu dia kenal Tuhan dan dia tahu dia tu siapa, mana kata dia ada agama. Tapi kalau Tuhan pun dia lawan, Tuhan pun dia tak kenal, makna kata beratlah. Orang Terengganu kata berat nanang lah. Kan? Kalau dia sampai Tuhan pun dia tak kenal. Dia akan jadi macam mana Fir'aun. Kita sebut Fir'aun sebab apa? Dia mengaku dia Tuhan. Kadang-kadang kita tak sedar, kita pun ada ketikanya berlagak seolah-olah kita Tuhan. Bila tidak ada pimpinan agama dalam diri, tuan-tuan, ada ketikanya perlakuan kita, tindakan kita, tutur kata kita, kadang-kadang seolah-olah kita Tuhan tanpa kita sedar. Tapi bila sebut Fir'aun, Fir'aun ni kita kan. Sedangkan kadang-kadang ada ketikanya. Sebab itulah perlunya kita kepada agama. Yang keduanya, tuan-tuan, perlunya kita kepada agama untuk kita nak bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Ini tujuan Allah datangkan agama. Untuk kita ada pertimbangan, ada neraca yang kita boleh bezakan. Kalau kita tak faham agama, kita tak boleh bezakan. Sebab itulah hari ini kadang-kadang kita tengok orang, kalau kita kata di segi kelulusan sampai ke pangkat yang setinggi-tinggi sijil, tapi dia tak boleh bezakan baik dan buruk. Kadang-kadang kita tengok bila kes-kes, contoh kita kata korupsi, rasuah, tengok bukan kata calang-calang orang yang di segi pendidikan dia, education dia, hebat. Tapi oleh kerana dia tak faham agama, dia tidak ada pertimbangan agama, maka dia tak boleh bezakan baik dengan buruk. Dia sanggup buat apa saja. Begitu juga perlunya kita kepada agama, dengan sebab apa? Dengan sebab agama, dia boleh membezakan kita soal halal dengan haram. Sebab ini, kalau
Hidup ini tidak ada pertimbangan halal haram, mana kata beratlah. Bermasalah lah orang tu. Dia akan membujur lalu melintang patah, dia redah ya. Dia tak peduli apa dah. Dia akan hentam kromo yang orang kata. Dia tak kira apa. Tapi bila dia ada faham agama, dia akan ambil kira pertimbangan soal halal haram. Sebab halal haram ini satu benda yang penting dalam kehidupan. Kalau dia tidak ada soal halal haram, dia halam ya semua, ini masalah. Okey? Dan yang seterusnya, pentingnya agama dalam kehidupan untuk kita membezakan antara dosa dengan pahala. Sebab tuan-tuan, manusia ini Allah hanya memberi dia punya ganjaran dia ataupun dia punya imbuhan dia dalam bentuk dosa ataupun pahala. Nak tahu dosa pahala, kena faham agama. Kalau tak faham agama, mana kata dia tak ada kira pertimbangan dosa pahala. Itu sebablah baik buruk pun dia tak kisah, halal haram pun dia tak kisah, sebab dia tak kira dosa ataupun pahala. Dan agama juga perlu untuk kita membezakan antara sah dengan batal dalam soal buat pelaksanaan ibadat. Nak tahu sah batal, kena faham agama. Kalau tak belajar, tak mengaji, dia ikut dan ya, main pak turut orang kata, maka dia tak ada kira sah ke batal ke dia buat ni. Jadi ini pun memerlukan kepahaman agama. Dan yang terakhirnya, pentingnya agama ini untuk kita bezakan, untuk kita mengenali syurga dan juga neraka. Inilah matlamat akhir kita. Hala tuju kita, wawasan kita. Makna kata, bila kita tidak ada pertimbangan syurga neraka dalam hidup ni tuan-tuan, makna kata ke mana kita nak pergi? Ke mana kita nak tuju? Maka dengan sebab itulah pentingnya agama ini untuk memberi kita pengetahuan tentang perkara-perkara yang kita sebutkan ini. Sebab itulah dalam kalau kita tengok antara permulaan ayat Al-Kahfi ini, antaranya mementingkan soal agama. Makna kata seseorang yang dia faham agama, maka datanglah fitnah yang dajjal ke, ataupun apa juga, maka dia dapat mengharungi ataupun dia dapat berdepan dengan fitnah tersebut bila mana diri dia dibekali. Diri dia ada defend, dia ada protect. Yang nak protect dia, iaitulah agama dia, kepahaman dia dengan akidah dia yang tadi. Maka mudah-mudahan dia akan, kita kata, terselamat dari apa juga fitnah, apa juga bencana, apa juga kita kata perkara-perkara yang boleh mengganggu gugat dia. Mudah-mudahan kita kata akan tercapailah matlamat kita untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa Dr. Nur Aini tinggal lagi 4 minit kan? Okey. Tak apa, kalau Ustaz nak teruskan boleh sekejap. Kalau boleh. boleh, Pak Habib pederah, tak apa Ustaz. Pak Habib Pak minit tu. Duk kira kita dah kira habis pederah dah satu. Habis pederah dah. Jadi kalau misalnya kata habis pederah, jadi kita nindu pasal Ustaz Syarin dia janji dengan saya, ini bukan last. Ini bukanlah yang pertama dan terakhir. Nampak dah tu Ustaz Syarin, pandai kan? Allah, insyaAllah. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz Syarim. Dia sekali-sekala dengar suara orang kagat kan. Kita pun tak ada nak leno, nak kejip mata pun tak ada. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sebenarnya saya nak bagi tahu nak bagi tahu dekat Ustaz lah, sebenarnya hari ni kita ada Cikgu Awanis Ahmad. Awanis ada dengan kita. Cikgu Awanis. Lupa pula Ustaz lagi. Awanis duduk taman mana tahu, boleh on camera dah sikit. Dan kita ada Cikgu Nofiza. Cik Da. Ni kira reunion digital. Reunion digital. Duk buat reunion kita tak mana boleh pi kan. Jadi kita reunion kat di alam maya lah hari ni. Ya. Jadi kiranya tak apalah Ustaz Nuruddin minta maaf, hari ni hari kami orang Kedah geng Kok Diang. Jadi dia punya perkataan sebutan hari ni bukan Sarawak nah. Okay. Jadi conquered by Kok Diang. Sekali satu kalau ada hak tak faham tu nanti tanya kat Dr. Nur Aini. Mungkin dia boleh tolong-tolong. Insya-Allah.
Minta maaf, ada Amirah alert saya. Dia kata ada soalan di chat, kalau Ustaz boleh tengok sekejap, kalau boleh jawab. Ada soalan? Adalah sikit Ustaz. Kalau misal kata Ustaz ada pilihan lah Ustaz Syarim nak menjawab di sini pun boleh, nak menjawab di WhatsApp pun boleh. Dalam WhatsApp pun boleh sebab insya-Allah sebab kebiasaannya Ustaz Syarim kami tidaklah orang kata apa menerima, bukan kata kita tak nak raih apa tu soalan, cumanya masa kan agak pendek. Jadi kalau boleh memang hak soalan tu sebenarnya kita raihkan di dalam WhatsApp group. Mungkin Amira boleh tolong letakkan link WhatsApp group dekat situ. Tak kot, kalau satu soalan tadi tu kot boleh saya terus kat sini ya kot. Cuba tengok soalannya tu. Tapi saya tak perasan soalan tu kot. Kalau boleh ulangkan soalan tu. Ustaz Nuruddin, tolong Ustaz Nuruddin tolong pilih mana soalan yang sesuai. Tolong bacakan benda apa? Ada dua soalan ni. Satu soalan dia kata sebagai peringatan buat kita semua, rasanya itu bukan soalan, itu intro. Adakah rasa seperti Tuhan itu merujuk kepada rasa ujub dan riak yang dibuat tanpa disedari? Mungkin ni tadi yang apa Ustaz Syagim kata pasal kita jadi Fir'aun tanpa sedar kan? Soalan dia itu, adakah rasa seperti Tuhan itu merujuk kepada rasa ujub dan riak yang dibuat tanpa disedari? Dan soalan juga daripada saudara yang sama, konsep dosa dan pahala hanya ada dalam Islam. Tanda soal. Mungkin maksud beliau tu, kalau Tuan Syariman ni ada di sini boleh on mikrofon. Konsep dosa pahala dalam Islam. Dia kata mungkin maksud dia mungkin adakah hanya dalam Islam sahaja ada konsep dosa pahala? Mungkin dalam agama lain ada tak konsep yang samalah dosa pahala tu ada tak untuk dalam agama lain? Silakan Ustaz. Okey. Yang pertama tadi soal kalau kita kata ada datang rasa ujub, rasa takabur kan. Adakah itu juga dia punya macam seolah-olah kita ni Tuhan. Okey. Pada saya punya ni lah kan. Kalau benda tu yang dalam hati, yang dalam hati ni dia belum lagi macam seolah-olah kita kata macam begitu. Sebab itulah kalau dia main lintasan dalam hati tu duk rasa macam kita ni besar diri, kita hebat, kita ni cepat-cepat kita istighfar. Tapi jangan sampai kita keluar di mulut. Macam Fir'aun ni dia yang kesalahan dia sampai dia keluar di mulut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Kan bila dia keluar di mulut tu itu pun kita kata dalam keadaan macam tu pun Fir'aun dia saat dia nak mati dia mengaku juga kepada Tuhan Musa. Jadi duk takut kita ni sebab kalau duk ada ujub, ada takabur yang Allah larang sangat-sangat. Sifat ujub takabur ni. Sebab apa? Sifat ni sifat iblis. Sebab sifat iblis. Jadi kalau kita duk mewarisi sifat iblis ni, dibimbangilah kita akan jadi pengikut iblis yang akan bersama-sama dengan iblis di dalam neraka. Wal'iyazubillah. Jadi kalau duk main lintasan hati yang rasa ni tu cepat-cepat kita istighfar. Tapi janganlah sampai sekali-kali kita keluarkan ditutur kata yang duk mengaku kita Tuhan. Itu masalah lah. Okey, itu pun begitu. Masih ada lagi peluang untuk bertaubat, untuk memohon keampunan kepada Allah. Jadi persoalan yang kedua berkaitan dengan konsep dosa pahala. Adakah hanya Islam? Kalau kita tengoklah soal baik, soal benda tak elok ni, dia adalah benda yang kita kata apa? Sebagai tabi'i, sebagai fitrah manusia. Bukan semata-mata orang Islam. Sebab tu agama lain pun dia ada konsep baik buruk. Kalau kita tengok apa-apa agama pun menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Okey? Tapi dalam Islam ini kita kena ingat bahawa setiap kebaikan yang kita buat ada ganjaran, ada pahala di sisi Allah yang akan kita terima. Tapi kalau agama lain dia sekadar konsep saja. Sebab dia tu sendiri berada dalam kepercayaan yang tak betul, yang dia takkan dapat kebaikan yang dia buat itu. Walaupun agama dia kata buat ni baik, elok apa semua, tapi dia nak terima pahala tu sebab tak ada siapa nak bagi pahala kat dia kalau dah pahaman dia duk berada dalam pegangan akidah ataupun kita kata kepercayaan yang salah. Tetapi walaupun agama dia, ajaran dia mengajar dia tentang kebaikan, tapi dia nak dapat reward ataupun ganjaran daripada itu dia tak boleh dapat. Hanya Islam saja
yang boleh bagi reward untuk konsep itu. Jadi saya rasa boleh kot. Cara-cara orang tak apa pandai ni jawab ni. Oh, tak Mungkin pandai ah, lagi tau tu kan. Boleh lah tu. Kan saya cakap Ustaz, hak mana yang ada ilmu sikit-sikit kita kongsi. Dapat jadi banyak sikit setuju. kan. Setuju, Macam tu setuju, setuju. lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz Syarin. Terima kasih kerana bersama kami ni. Sama. Dan terima kasih juga, suka sangat saya duk kacau Ustaz kan. Tiba-tiba mesej Ustaz duk tahu mana tak sampai lagi lah, gitu gini kan. Okey. Jadi sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini, mungkin saya serahkan kepada Ustaz Nuruddin, silakan untuk mungkin ada sedikit aluan ucapan dan juga untuk meneruskan penutupan majlis hari ini. Sebab mungkin sekejap lagi Ustaz, Kak Ain akan berpindah link ke link yang Okey, lagi okey. satu. Okey. Silakan Ustaz Nuruddin. Baik, terima kasih Kak N. Kak N pukul 3 kan pergi ke sebelah. Jadi Ya, saya ya, ambil 5 betul. minit. Betul. Tak sampai 5 minit. Okey. Apa pun saya minta maaf sebab saya lambat dan anak-anak pun saya suruh work from home je sebab mak saudara saya meninggal pagi tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah Ustaz, takziah. Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Amin, Semoga amin. husnul khatimah lah sebab meninggalnya pada malam Jumaat. Dan kita pun akan menyusul. Kita semua akan menyusul, cuma tak tahu bila lagi, dan kita ambil keberkatan dalam majlis Al-Quran ini dan keberkatan hari Jumaat ni. Kita mohon sungguh-sungguh kepada Allah agar perginya kita nanti pun dalam keadaan husnul khatimah dan banyak orang mendoakan kita. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahlim. InsyaAllah apa orang kata, ada ubi, ada keladi, ada kalau sedih, InsyaAllah jemput Datanglah lagi. lagi. InsyaAllah. Ke laut sungguh pantun Ustaz. Mungkin Marah nanti Cik Su. Syawal lah. Cik Su masuk Ustaz. Cik Su masuk Ustaz. Sakit pula dengar pantun tak betul. Tolong pantun bagi betul sikit Cik Su, silakan. Kak N kan nak cepat. Oh, nak cepat. Tak apa. Kita main sumur. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, nanti next Jumaat kita jumpa lagi, no? Kalau datang pemantun barulah sedap. Harap Ustaz Nuruddin jangan pantun ke laut Ke laut. Jadi lauk pula. Okey. Memang. Kemudian insyaAllah mungkin Syawal lah, sebab kita Ramadan kita hanya ada special edition, dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk menjemput semua yang hadir ini. Program special edition kita ada 3. Yang satu pada hari Jumaat, dia terbuka macam ni umum, dan 2 lagi program istimewa pada hari Sabtu tajwid. Kemudian hari Selasa insyaAllah pada cuti Nuzul Al-Quran tu kita akan buat tasmid. Jadi untuk 2 program yang tertutup tu, kita dah bagi bahan dalam grup, kita dah bagi form, cuma nampaknya belum ada yang respon dengan form, sebab penyertaan untuk hari Sabtu tu nanti pada bulan Ramadan, tengah Ramadan tu hari Sabtu tu, kita akan buat bengkel orang kata tip and teknik lah, tip and trick. Macam mana kita sendiri nak betulkan kita punya bacaan Al-Fatihah, ataupun kita nak tolong anak kita baca dengan betul, kita nak tolong cucu kita baca dengan betul. Ada sikit lah trik dan teknik untuk ajam. Maksudnya orang bukan Arab macam kita ni, macam mana nak sampai, terutama sekali pada beberapa huruf tebal, pada beberapa ada beberapa macam rok dalam Al-Fatihah tu, yang mana yang tebal, yang mana nipis, yang mana yang boleh kita biasakan saja. Jadi ada juga berlaku di antara kita, kita tahu kita baca belum ngam, kita tahu orang lain baca belum ngam, tapi kita nak betulkan tu kita tak tahu teknik dia, kita tak tahu nak cakap macam mana. Jadi yang program tajwid dengan program tasmid, kita akan buat cara tertutup, borang kita dah beri dan akan dipilih. Yang ikut tajwid pula kita akan bagi kuis, dan yang terpilih daripada program tajwid tu akan kita bawa pada cuti Nuzul Quran tu untuk baca surah Al-Fatihah dan didengar oleh Ustazah Mal, Ustazah Maratul. Ustazah Mal akan semak lah. Ustazah Mal adalah pemilik sanad, maksudnya dia ada sanad Al-Quran daripada Syekh Salah Khalifah, Imam Masjid Jordan. Jadi saya harap sahabat-sahabat dalam ni wawarkanlah program ini, sebab kaf buku,
Dan setakat ni ada 2 orang rakan penaja. Kami pun sudah ada menyediakan bajet untuk program ini. Maksudnya kami yang membayar penceramah program, 3 program special Ramadan tu. Dan kalau perempuan boleh tengoklah di mana-mana, biasanya ada orang buat juga kursus-kursus macam ni berbayar. Dan pernah juga dulu dalam tahun yang sebelum COVID dulu, orang buat program Al-Fatihah bersanad pun yuran dia sampai RM150. Tapi yang ni kaf buku sependek maskara, dan setakat ni ada 2 orang pendema, dan kami yang mengelolakan maksudnya program kita ni program premium lah, program yang melibatkan belanja, melibatkan bajet. Jadi sayang kalau kita tak ramai dan kita tak betul-betul memanfaatkannya. Saya sendiri buat benda ni bukan macam saya cakap tadi, cukuplah kematian sebagai peringatan, dan cukuplah kalau kita lalai macam mana pun, sekurang-kurangnya setiap hari kita fikir apa benda yang kita buat tu yang jadi bernilai nanti di alam kubur kita. Kita dengan dosa yang banyak, dengan hutang yang belum terlangsai, dengan janji yang belum ditunaikan yang banyak, andai kata kita diambil Allah, dijemput Allah kembali dalam keadaan macam ni, apa amal yang panjang yang kita boleh harapkan yang tinggal di dunia ini yang masih bermanfaat, memberi pahala kepada kita di alam kubur nanti. Inilah antaranya, kalau saya sendiri inilah antaranya. Dan Kak N pun dah mengundurkan diri, jadi saya pun menutup. Jadi sebelum tu Amirah, tolonglah Amirah, Aina, minta kesudian semua untuk Kak N dah live, dia tak sempat nak. Jadi Ustaz boleh kita minta izin Ustaz, nanti kita masukkan dalam grup, so Ustaz nanti akan bersama kita lagi kan, InsyaAllah. Jadi kita minta boleh on kamera semua, kita nak ambil gambar. Kak Su, Ayu, siapa lagi ada bersama kita? Kak Zaimah, kakak-kakak, Tuan Syahrim, Dr. Sarina ada? Dr. Sarina boleh? Okay. Ada. Dr. Sarina ada. Okey. Siapa tangkap gambar Amirah ke Aina? Okey. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, jadi sebelum kita tutup majlis kita dengan surah Al sudah tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat. Sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi.